Jadi Prof, bagaimana dengan keadaan Libya sekarang ni? Sekarang ni, jadi bolehkah Majlis Palihan atau NTC menjadi kerajaan secara automatik? Kerajaan NTC, ya. Walaupun keadaan di Libya itu masih lagi belum stabil sepenuhnya, tetapi ternyata sekali NTC berjaya membuat suatu pendekatan di mana sebuah kerajaan sementara berjaya diwujudkan. Satu perkara yang juga saya perlu sebutkan di sini bahawa walaupun dinyatakan bahawa Muammar Gaddafi ini telah membawa kepada kemusnahan pada Libya dan sebagainya, tetapi satu perkara yang juga harus diiktiraf bahawa sejak mengambil alih pada tahun 1969, Muammar Gaddafi berjaya sekurang-kurangnya menyatukan masyarakat yang berpuak ataupun kabilah. Kerana masyarakat Libya ini merupakan masyarakat yang amat terbahagi dengan kabilah, dan selama 40 tahun ini sekurang-kurang sudah wujud suatu bentuk perpaduan yang dinyatakan sebagai perpaduan Libya. Dan ini sebenarnya memudahkan NTC. Walaupun tidak dapat dinafikan bahawa dengan pelbagai puak dan sebagainya itu akan menyebabkan kesukaran membentuk kerajaan, kerana dikhawatiri apa yang berlaku di Libya ini akan berlaku sama seperti yang pernah berlaku di Somalia. Kerana puak-puak yang bertelaga ini akan cuba untuk memastikan puak mereka mendominasikan yang lain sehingga menyebabkan berlakunya perpecahan. Itu satu. Yang kedua, sepanjang pemerintahan selama 42 tahun ini, Muammar Gaddafi juga telah berjaya menyebarluaskan pendidikan. Oleh itu, secara umumnya boleh kita lihat bahawa masyarakat Libya inilah masyarakat yang berpendidikan, dan ini sebenarnya dalam satu segi akan memudahkan proses penyatuan itu. Oleh itu, walaupun keamanan masih belum dicapai sepenuhnya, tetapi usaha untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang mantap itu merupakan suatu perkara yang tidaklah sesulit dan sesukar seperti yang pernah berlaku di Somalia, sebagaimana dikhawatiri oleh banyak pihak. Dan juga perlu disebutkan di sini bahawa mereka yang menjadi pemimpin pada NTC secara khususnya merupakan mereka yang pernah bersama dalam kerajaan atau bersama dengan Muammar Gaddafi. Sebagai contohnya, kalau kita lihat Mustafa Abdul Jalil, beliau bekas Menteri Keadilan, ya, dan juga orang kalannya Mahmud Jibril, juga orang yang pernah bersama dengan Muammar Gaddafi. Yang terakhir sebelum Muammar Gaddafi jatuh, kita dapati Perdana Menteri yang lama bersama beliau, iaitu Abdul Salam Jalud, juga bersama dengan NTC, walaupun tidak sebagai pihak yang memegang jawatan, tetapi menyatakan sokongan. Oleh itu kita dapat lihat di sini bahawa mereka yang berada dalam kerajaan sementara ini merupakan mereka yang ada pengalaman dari segi pentadbiran dan pernah bersama dengan Muammar Gaddafi. Oleh itu, walaupun keadaan keamanan masih lagi belum pulih sepenuhnya, tetapi ramai penganalisis berpendapat bahawa proses itu tidaklah sukar dan sulit kalau dibandingkan dengan negara yang disebutkan tadi, itu Somalia. Juga kita harus lihat, Libya adalah sebuah negara yang luas, tetapi penduduknya tidak ramai, sekitar 5 atau 6 juta. Dan penduduk yang tidak ramai ini sebenarnya lebih mudah untuk diuruskan, dan sebagian besar penduduknya tertumpu di kawasan bandar, Tripoli, Benghazi dan sebagainya. Oleh itu, usaha-usaha untuk mewujudkan sebuah kerajaan stabil itu secara relatifnya jauh lebih mudah dan jauh lebih positif kalau dibandingkan dengan pengalaman negara lain. Jadi Prof, tentang NTC ni, ya, Liga Arab dah sokong NTC. Malaysia bagaimana? Adakah pengiktirafan NTC oleh kerajaan Malaysia di sini? Saya dipahamkan bahawa Malaysia telah pun melalui kenyataan dibuat oleh Menteri Luar kita bahawa Malaysia telah mengiktiraf NTC, dan saya kira langkah Malaysia ini merupakan langkah yang baik kerana Muammar Gaddafi sebenarnya beliau sudah tidak punya masa depan. Kerana rakyat telah melihat bahawa pemerintahan itu adalah pemerintahan yang tidak boleh diterima lagi, dan NTC telah mendapat pengiktirafan bukan sahaja dari negara-negara Liga Arab tetapi juga oleh negara Eropah. Cuma African Union sahaja yang masih lagi belum memberi pengiktirafan, dan ramai yang mengaitkan kenapa itu berlaku kerana Afrika Selatan punya hubungan yang erat dengan Muammar Gaddafi dan menyebabkan hubungan peribadi itu mereka merasakan perlu melewatkan sikit pengiktirafan itu. Tetapi dengan Muammar Gaddafi yang tidak lagi berada di Tripoli, membuat kenyataan di tempat yang tidak diketahui, ramai yang merasakan bahawa rejimnya sudah berakhir. Jadi Prof, berkaitan dengan NTC ni kan, beberapa negara seperti Amerika juga menyokong NTC. Jadi apakah petanda Prof, Barat itu pun menyokong Amerika NTC ni selain pada Liga Arab? Satu perkara yang kita harus jelas bahawa Libya ini ada keistimewaannya. Libya berada dalam kedudukan geografi yang tidak jauh dari Eropah. Dan kalau kita lihat dari segi negara Libya ini, Libya merupakan negara pengeluar gas dan minyak antara terbesar dalam dunia, mempunyai simpanan yang besar, sekitar 3%. Dan kalau kita lihat negara seperti Itali, Perancis dan juga negara-negara Eropah lain seperti Spanyol dan sebagainya mengimport minyak dan juga gas dari Libya. Oleh itu, masa depan ekonomi mereka bergantung pada Libya. Kalau Libya yang tidak stabil, bermakna akan menyebabkan ekonomi juga tidak stabil. Dan juga kalau kita lihat, Libya merupakan sebuah negara yang tidak ada
hutang. Ya. Dan juga kita dapati pada waktu ini negara-negara Eropah membekukan, ada yang mengatakan hampir 100 bilion USD. Ini satu jumlah yang besar. Memang banyak. Disebabkan jumlah yang besar, dengan sebab itulah kita dapat lihat negara-negara barat bermati-matian untuk menyokong pemberontak dan memastikan Muammar Gaddafi jatuh. Sebagai contoh, mereka melancarkan serangan yang kos cukup besar. Ya, dikatakan bahawa negara Britain, ya, negara Amerika belanja lebih kurang 400 USD, Jerman lebih kurang 200 USD sepanjang 6 bulan ini, ya, untuk memastikan bahawa Muammar Gaddafi ini tidak akan bangkit lagi ataupun pemberontak akan dapat meneruskan kemarahan mereka. Kalau kita fikir bagaimana mereka sanggup berkorban, menghabiskan wang begitu banyak. Hairan juga kenapa, ya, kan? Sudah tentu kerana minyaknya itu. Kerana minyak lah. Dan tidak seperti di Iraq yang berhutang di sana sini dan sebagainya. Libya tidak ada hutang, bermakna selepas sahaja negara itu berjaya diwujudkan kestabilannya, negara-negara ini boleh melabur dan dengan segera akan mendapat laburnya daripada minyak yang saya katakan tadi mempunyai simpanan cukup besar. Oleh itu bagi Barat, mereka melihat potensi cukup besar. Dengan sebab itu kalau kita lihat di peringkat awal, apabila berlakunya kebangkitan rakyat di Libya ini, sebagian negara menunjukkan sikap berbelah bagi. Sebagai contoh Turki. Ya. Turki mengambil sikap berbelah bagi pada peringkat awal kerana kekhawatiran mereka tentang pelaburan yang besar di negara tersebut. Tetapi dengan keadaan sekarang, mereka melihat bahawa menyokong kerajaan sementara ini dan seterusnya mewujudkan kestabilan di Turki akan memberikan laba yang lebih besar kepada mereka. Oleh itu saya melihat tindakan ataupun langkah diambil oleh Malaysia mengiktiraf NTC ini merupakan langkah yang positif kerana Malaysia juga mempunyai pelaburan di Libya dan ini akan dapat membantu dari segi kita juga mendapat keuntungan daripada apa yang berlaku dalam negara tersebut. Jadi dari segi minyak, negara mana yang paling banyak mendapatkan minyak dari Libya sebenarnya? Paling tinggi sekali ranking? Yang paling tinggi adalah Itali. Diikuti dengan Perancis dan juga Sepanyol dan negara-negara Eropah yang berhampiran dengan Libya. Kerana kita dapati antara masalah logistik. Mereka boleh mengimport secara langsung dari Libya dan Libya mempunyai simpanan minyak yang dianggap minyak yang berkualiti tinggi. Bukan sekadar minyak, tapi minyak berkualiti tinggi dan ini sebenarnya merupakan suatu yang amat diperlukan oleh negara perindustrian di Eropah. Report saya penonton pun nak tahu, ya, selain pada minyak, apa lagi sebenarnya hasil-hasil yang ada di Libya yang memang ekonomi menjana pendapatan ekonomi sehingga ya kita melihat surat khabar hari ini menunjukkan Muammar Gaddafi pun sampai anak perempuannya ada ya satu kerusi emas. Kita katakan memang mendapat pendapatan yang tinggi. Macam bagaimana selain pada minyak? Libya mengeluarkan minyak dan gas terbesar ya di Afrika Utara dan pelanggannya adalah negara-negara Eropah. Seperti saya nyatakan awal-awal tadi bahawa walaupun sebuah negara yang kaya, Libya mengamalkan pendekatan sebagai negara kebajikan, pendidikan percuma, perubatan percuma dan sebagainya. Oleh itu rakyat Libya bukan rakyat yang susah, tetapi mereka juga bukan rakyat yang senang. Kerana harta-harta mereka itu dibolot oleh pemerintah khususnya Gaddafi dan juga kroni-kroninya dan ini sebenarnya menyebabkan rakyat merasakan bahawa mereka sepatutnya diberikan hak yang lebih besar daripada itu. Dan mereka merasakan bahawa 42 tahun pemerintahannya itu, mereka sepatutnya mereka boleh mendapat manfaat yang lebih besar daripada apa yang sepatutnya. Dengan sebab itu, dengan kejatuhan Gaddafi ini, rakyat melihat ke depan. Bahawa pada masa hadapan, mereka akan bertambah baik dengan tiadanya Muammar Gaddafi yang telah memerintah 42 tahun, tetapi 42 tahun yang penuh dengan kezaliman. Kerana kalau kita lihat daripada laporan-laporan human rights, hak asasi manusia, Muammar Gaddafi ini punya rekod yang cukup tidak cemerlang. Bagaimana mereka yang menentang itu dibunuh dengan secara yang kejam, sampai dikatakan setiap puak itu ada sahaja dalam kalangan anggota puak mereka yang dianiaya oleh Gaddafi, dibunuh ataupun dipenjara ataupun terpaksa tinggal dalam buangan kerana menentang kadang-kadang perkara yang paling kecil. Kerana rejim Gaddafi adalah rejim yang tidak bersedia menerima walaupun sedikit kritikan. Dan ini merupakan perkara yang menyebabkan rakyat mahukan perubahan. Kalau saya boleh tambah Jessica, dalam konteks Libya ya, daripada senarai penduduk dunia yang saya dapat perolehi, sebanyak 47.5% penduduknya adalah mereka yang di bawah umur 30 tahun. Bermakna separuh penduduk negara tersebut adalah dalam kalangan belia. Ya. Sudah tentu belia dengan idealismenya, dengan inginkan perubahan dan sebagainya, sedangkan pemerintahannya ada pemerintahan yang mau mengekalkan pendekatan autokratik. Yang kedua, Libya juga mengalami pertumbuhan pesat daripada perkembangan teknologi maklumat. Kalau umpama pada tahun 2000, rekodnya penembusan internet ya cuma 0.2% sahaja. Tetapi meningkat kepada 12% tahun 2009 dan sekarang ini lebih 20%. Oleh itu masyarakat bukan lagi masyarakat yang terdedah kepada propaganda Muammar Gaddafi semata-mata, tetapi masyarakat yang juga pada waktu yang sama mendapat pendedahan-pendedahan dan membandingkan diri mereka dengan orang luar.
kenapa orang luar ataupun mereka yang berada di Eropah khususnya hidup lebih baik, mendapat pendedahan lebih baik, lebih maju, sedangkan mereka tidak. Mereka mengetahui mereka mempunyai sumber keuangan yang banyak, mereka mempunyai kekayaan, tetapi kenapa tidak menjadi seperti orang lain? Dan ini sebenarnya turut mempengaruhi, dan inilah yang kemudian membawa apa yang disebutkan tadi, the Arab Spring, yang membawa ke kebangkitan orang Arab. Jadi Prof, walaupun kita tahu pemberontak dah mengisytihar menang, tapi kenapa masih berlaku lagi pertempuran secara kecil-kecilan di sana sini? Jadi bagaimana sebenarnya sehingga Gaddafi dibekas, bila ataupun bagaimana masih berlaku lagi pertempuran? Kalau kita lihat, Gaddafi punya pengikutnya. Sudah tentu ketika beliau memerintah, kalau kita lihat sebelum beliau jatuh, beliau berjaya mengumpulkan ribuan masyarakat berkumpul untuk menyatakan sokongan, menyatakan tak setia kepada beliau. Oleh itu, kawasan yang kumpulan kecil yang merupakan penyokong-penyokong beliau, dan dikatakan juga terdapat mereka yang merupakan tentera upahan yang turut memainkan peranan menyokong beliau. Dan ini menyebabkan negara Afrika ataupun Kesatuan Afrika mengatakan mereka tidak boleh mengiktiraf Gaddafi kerana masih ada penentangan. Tetapi ternyata sekali apabila tentera pemberontak memasuki Tripoli, dan pada waktu ini sedang mara ke Sirte, iaitu kawasan yang merupakan tempat kelahiran Muammar Gaddafi, memperlihatkan bahawa penentangan pada rakyat itu semakin kurang. Kerana rakyat sebelum ini menyokong beliau sebahagian kerana diugut ataupun kerana dipaksa. Tetapi apabila mereka melihat rejim yang selama ini mengagung-agungkan ia sebagai sebuah rejim yang kuat dan jatuh, rakyat merasakan bahawa mereka harus bersama dengan pemberontak, dan bagi mereka sebenarnya tindak tanduk Muammar Gaddafi selama 42 tahun itu merupakan tindak tanduk yang mereka tak boleh terima, kerana selama ini mereka menyokong Gaddafi bukan kerana mereka menghormati beliau atau mengagungkan beliau, tetapi lebih kepada takut pada beliau. Sokongan kerana takut, bukan sokongan kerana menghormati. Oleh sebab itulah kalau kita lihat, apabila tentera pemberontak mara ke Tripoli, kita dapati kemarahan mereka itu tidak ditentang secara besar-besaran. Cuma ataupun penentangan yang panggil poket ataupun secara kecil-kecilan Dan ini saya fikir sudah tentu akan dapat diatasi dalam tempoh yang singkat. Jadi Prof, kenapa ke OIC dan Liga Arab dalam konflik ini berdiam diri, tak buat apa-apa? Kenapa? Sebenarnya itulah rekod OIC dan Liga Arab Apabila berlakunya kebangkitan di Tunisia, berlakunya kebangkitan di Mesir, dan terakhir di Syria. Di Syria hampir setiap hari berlaku pembunuhan, Liga Arab dan OIC membisu. Apabila Dr. Jessica bertanya soal peranan OIC dan Liga Arab, saya nak ulang kembali apa yang berlaku pada awal kebangkitan ini. Apabila Muammar Gaddafi membariskan kereta kebalnya untuk mara ke Benghazi, dan terdapatnya arahan supaya apabila askar ini masuk ke Benghazi, bunuh semua lelaki yang berumur 15 tahun ke atas. Bermakna akan berlaku pembunuhan secara besar-besaran. Pada waktu itu, OIC, Liga Arab tidak bersuara. Dan kita melihat waktu itu, kalau siapa yang mengikuti perkembangan yang berlaku di Libya, penduduk Benghazi cuma berdoa supaya mereka ini diberikan kekuatan. Pada waktu itulah kita dapati Presiden Perdana Menteri Perancis, Sarkozy, menghantar bala tentera NATO khususnya mengebom kereta kebal ini sehingga mereka tidak berjaya menawan Benghazi dan membolehkan tentera ini mara. Sehingga hari ini pun kalau kita lihat apa yang berlaku, pertahanan terakhir Muammar Gaddafi itu bukan dimusnahkan oleh pemberontak, tetapi dimusnahkan oleh jet-jet NATO. Ini menunjukkan bahawa kemenangan tentera pemberontak itu sebenarnya disokong, dibantu oleh NATO. Jadi persoalan terakhir pada malam ini, nasib Muammar Gaddafi dan keluarga selepas ini, Prof. Kita dapati di mana-mana saja. Kalau kita lihat sejarah di negara-negara Arab, sebagian besar diktator mengambil nasib yang sama. Siapa namanya Saddam Hussein, ataupun kalau sebelum ini kita melihat diktator-diktator yang lain, walaupun mereka tidak mengalami nasib seperti Saddam Hussein, tetapi juga mengalami nasib yang sama. Bagi negara Arab, apabila tokoh itu mendapat tempat berada di kemuncak kekuasaan, mereka diagungkan. Tetapi apabila sampai mereka itu ke zaman penghujung pemerintahannya, mereka ini sebenarnya ditolak. Dan inilah yang berlaku kepada Saddam Hussein sebelum ini, dan saya fikir dia akan Muammar Gaddafi juga mengalami nasib yang sama, Assad juga akan mengalami nasib yang sama. Nasib diktator apabila mereka jatuh, rakyat sebenarnya menolak mereka dan akan menuntut bela ataupun balas dendam. Terima kasih Prof semakin pada malam ini Sampai di sini temu janji kita bersama dengan Profesor Ridwan. Terima kasih sekali lagi. Dan bagi pihak penerbit Syarif Abdullah serta seluruh kru penerbitan, saya Jessica On, dan juga bersama dengan Prof Ridwan serta seluruh kru mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri mungkin pada hari Selasa. Dan kepada seluruh umat Islam yang sentiasa setia bersama kami, jangan lupa layari Facebook kami Global di 1
Dan kita akhiri Global di satu malam ini dengan visual Amerika digeledah taufan Irene. Ya Prof ya. Dan di New York saja 2 juta rumah tanpa bekalan elektrik dan sekurang-kurangnya 8 terbunuh setakat ini. Dengan itu salam mesra dan salam satu Malaysia.